Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akrimah binti Ghazali. Saya akan menerangkan Sulalatus Salatin bab 11 dan 12. Bahagian yang pertama adalah Seri Wak Raja dengan Gajah Pahang. Bahagian ini menceritakan tentang kemakatan Sultan Muhammad yang meninggalkan tiga anaknya, iaitu Raja Abdul Jamal, Raja Muzaffar dan Raja Ahmad. Lalu digantikan anaknya Raja Jamal sebagai pemerintah dengan gelaran Sultan Abdul Jamal Shah. Baginda telah menitahkan Seri Wangsa Diraja menghadap ke Melaka untuk memaklumkan tentang kemakatan tersebut serta untuk menabalkan Sultan Abdul Jamal sebagai Sultan. Semasa penabalan baginda, ianya dilakukan dengan penuh adat istiadat dan ditabalkan oleh Seri Wak Raja. Bahagian ini juga menjelaskan tentang kepakaran Seri Wak Raja yang merupakan seorang yang berpengetahuan luas tentang soal gajah. Begitu juga dengan anaknya Tun Omar. Pada suatu ketika, Sultan Abdul Jamal cuba memperdayakan Tun Omar dengan membawanya menaiki gajah yang curam belakangnya dan telah disapu minyak. Namun Tun Omar menggunakan kebijaksanaannya dengan mengawal pergerakan gajah itu. Setibanya di Melaka, Seri Wak Raja menceritakan kepada Sultan Mahmud Shah akan kecantikan Tun Teja, anak bendahara Pahang yang sudah ditunangkan dengan Sultan Pahang. Bahagian kedua menceritakan peri cantiknya Paras, anak bendahara Pahang. Bahagian ini menceritakan tentang kecantikan Tun Teja Ratna sehingga membuatkan Sultan Mahmud jatuh hati kepadanya. Oleh itu, baginda telah menitahkan kepada sesiapa yang membawa anak bendahara Pahang kepadanya, baginda sanggup melakukan apa sahaja. Sebagai contoh, jika hendakkan sekerat kerajaan kita sekalipun kita anugerahkan, dan apapun dosanya kita tiada bunuh. Dengan ini, Han Nadim telah mengambil peluang agar Sultan Mahmud Shah untuk menghapuskan dosanya. Maka Han Nadim pun berangkat ke Pahang. Di Pahang, Han Nadim berkasih dengan Nahno dan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad memberitahu bahawa Tun Teja telah bertunang dengan Sultan Pahang. Untuk mendapatkan Tun Teja, Han Nadim telah meminta pertolongan perempuan tua peluluk dengan menggunakan emas dan kain baju yang banyak. Si peluluk telah berkata kepada Tun Teja, sayangnya sahaya melihat rupa tuan. Terlalu baik parasnya, ini akan belakikan raja ini. Jikalau raja yang besar lagi, alangkah baiknya. Jikalau tuan hendak ke Melaka, nescaya diperisteri oleh Raja Melaka. Kerana baginda tiada beristeri kerajaan, tuanlah kelak jadi raja perempuan di Melaka. Jikalau tuan diperisteri oleh Raja Pahang, bermadulah tuan dengan Raja Perempuan Pahang. Bahagian yang ketiga pula menceritakan Tun Teja dilarikan ke Melaka. Tun Teja akhirnya dilarikan ke Melaka oleh Han Nadim. Han Nadim juga berjanji dengan Nahno dan Syekh Ahmad. Ketika semua orang tidur, si peluluk membawa Tun Teja keluar lalu berlayar ke Melaka. Setelah pagi, segala inang dan pengasuh-pengasuhnya mendapati Tun Teja tidak ada di dalam tempat beradunya. Maka semuanya hairan, lalu pergi memberitahu bendahara Pahang dan menyatakan anaknya gaib, tidak tahu pergi ke mana. Disuruhnya cari segenap sana sini pun tiada. Setelah Sultan Abdul Jamal mendengar khabar Tun Teja lenyap itu, maka baginda pun berasa hairan. Maka disuruh baginda tafahus ke sana kemari, tiada juga bertemu. Maka datang seorang daripada Kuala Pahang dan menyatakan, dini hari tadi ia bertemu dengan Han Nadim membawa seorang perempuan bertudung. Dibawanya naik ke Jung Nahno Desai, dilayakkannya jalan ke Melaka. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Bab 11. Bahagian pertempuran di Laut Pulau Keban. Sebaik sahaja Sultan Abdul Jamal mendengar berita mengenai Tun Teja yang telah dilarikan. Sangkaannya, Tun Teja ini telah dilarikan oleh Hang Nadim. Baginda pun bersiap sedia bersama hulu balang untuk mengejar Hang Nadim. Sesampai Hang Nadim di Pulau Keban, Hang Nadim ini telah diserang oleh anggota Sultan Abdul Jamal. Namun, orang-orang Pahang ini akhirnya berundur kerana takut akan terkena panahan oleh Hang Nadim, panahannya yang seperti halilintar. Disebabkan perkara ini, Hang Nadim telah berjaya melarikan diri ke Melaka. Di Melaka, Hang Nadim yang datang dari Pahang menggunakan Jong Nakhoda Syekh Ahmad
dengan membawa anak bendahara Pahang iaitu Tun Teja Ratna Manggala. Maka, mendengarnya berita ini, Sultan Mahmud terlalu sukacitanya dan akhirnya Hang Nadim ini telah dihadiahkan emas, perak serta harta yang tidak terkira. Malah, Nakhoda Syed Ahmad pula telah dianugerahkan sebagai Shah Andela Menteri. Akhirnya, Tun Teja ini telah dikahwinkan dengan Sultan Mahmud Shah. Malah, dalam masa yang sama, Hang Nadim pula telah dianugerahkan Puteri Chaupo, anak Raja Kelantan. Gajah Sultan Pahang pula dilarikan. Cerita ini bermula dengan Jong Said Ahmad yang berlayar di mana Raja Pahang sampai ke negeri dengan rasa amarahnya. Baginda telah naik gajah yang bernama Ai Kening dan beliau telah berkata kepada bendahara Pahang, "Berlengkaplah tuan sekalian kerana kita hendak menyerang Melaka," di mana beliau telah menunjukkan aksi di mana beliau akan menaiki Ai Kening dan melanggar Balairung Seri Melaka. Maka dengan itu, Hulu Balang pun rasa takut dan tunduk kerana melihat Sultan Abdul Jamal dengan perasaan murka tersebut. Jadi, kabar angin tersebut telah tersebar sehinggakan sampai ke negeri Melaka dan pada Sultan Mahmud Shah sendiri. Sultan Mahmud Shah telah menitahkan dan berkata, Siapa kamu semua dapat mengambil gajah Sultan Pahang itu?" Beliau berkata, sesiapa yang boleh mendapatkan gajah Ai Kening tersebut, beliau bertanya kepada rakyatnya. Maka seorang rakyatnya telah bersetuju di mana rakyat tersebut ialah Laksmana Khoja Hassan. Maka persetujuan tersebut telah diiringi dengan karangan surat kepada Bendahara Maharaja. Dan Laksmana pun pergilah ke Pahang dengan surat tersebut. Jadinya, telah sampai di negeri Melaka, Laksmana yang datang ini dititahkan untuk menghadap tuanku. Dan jemputan daripada surat Melaka tersebut telah dibaca dan dikatakan sangat baik. Maka Sultan Abdul Jamal ni sangatlah merasakan sukalah ataupun sukacita di mana surat tersebut terkandung perkara-perkara yang baik sahaja. Dan Laksmana Khoja Hassan ada menyatakan di mana terdengar sesuatu perkara yang tidak enak daripada Sultan Pahang kepada Sultan Melaka. Dan Raja Pahang telah menidakkan situasi tersebut di mana beliau ada berkata, "Apa kerja kita berkelahi saudara bersaudara?" Yang bermaksud, apa gunanya kita perlu berkelahi di antara saudara-saudara? Setelah itu, Sultan Abdul Jamal pun masuklah ke dalam istana. Dan pada ketika itu, Laksmana Khoja Hassan telah melihat gembala gajah membawa gajah mandi. Dan sewaktu itu, Laksmana telah dipanggil untuk diberinya makan dan emas. Dan beliau dikatakan sangat dikasihi oleh gembala Ai Kening tersebut. Dan pada ketika itu, setelah beberapa hari di Pahang dan setelah ia perlu pulang ke Melaka itu sendiri, dan Sultan telah menitahkan untuk membalas surat dan memberi persalinan kepada Laksmana. Dan akhirnya surat itu pun diarak ke perahu Laksmana dan mereka pun kembali ke istana sendiri. Tetapi pada ketika itu Laksmana menunggu gembala gajah untuk membawa gajah turun mandi, dan beliau melihat terdapat Ai Kening dan beliau memanggil Ai Kening tersebut untuk dinaikkan ke perahu dengan rasa sukacitanya. Gembala Ai Kening tu disebabkan beliau merasakan kasih dan
suka dengan Laksmana tersebut, beliau tidak berkata apa-apa dan pada akhirnya terdapat satu berita kabar angin lah, di mana gajah kenaikan dibawa oleh Laksmana dengan keras. Tetapi pada hakikatnya gajah aikening tersebut telah dipanggilnya dengan lembut sekali, tiada kekerasan yang digunakan oleh Laksmana Khojan Hassan. Bersyair di Lubuk Pelang. Diceritakan tentang rentetan daripada cerita yang daripada gajah yang dibawa lari daripada Pahang ke Melaka, dan sambungan kepada cerita tersebut adalah bersyair diri di Lubuk Pelang. Bermula dengan Sultan Abdul Jamal yang murka kerana terjadinya peristiwa gajah yang dibawa lari, iaitu Aikening, di mana beliau telah sangat murka dan telah menghantar 30 kelekapan askar, iaitu terdapat Seri Akar Raja, Panglimanya, Turut Arya juga ikut bersama-sama. Maka mereka pun berlawan sehinggakan ramai yang telah menumpahkan darah dan ramai rakyatnya mati. Dan apabila Tun Arya telah dipanah oleh Laksmana, maka Pahang pun mengundur diri. Setelah itu, Laksmana sampai ke negeri Melaka dan datang menghadap Sultan Mahmud Shah dan telah diberikan pakaian anak-anak raja. Maka gajah Aikening itu pun disuruh arak dan dibawa masuk ke dalam. Dengan itu, raja sangat suka cita. Bagi Sultan Pahang pula, baginda terlalu murka sehinggakan beliau ingin turun daripada tahta dan anak baginda telah menggantikannya, iaitu Sultan Mansur Shah Kerajaan, di mana ia dipangku oleh Raja Muzaffar dan Raja Ahmad, kedua-dua saudara Sultan Abdul Jamal. Maka Sultan Abdul Jamal telah diam ke hulu dan beliau mudik ke hulu, di mana datangnya satu tempat iaitu dinamakan Lubuk Pelang. Dan beliau telah diam di sana, di mana sehinggakan tidak bunyi nobat dan baginda dikatakan bersyair dirinya dan disebut orang marhum Syekh makam yang di Lubuk Pelang itu. Seterusnya ialah rahsia pembunuhan Raja Zainal. Raja Zainal ini dikatakan mempunyai rumah baras yang baik dan baginda merupakan saudara bagi Sultan Mahmud Shah. Pada zaman itu dikatakan tiada seorang pun yang dapat menandingi Raja Zainal. Baginda mempunyai seekor kuda yang ditambatnya di kawasan peraduannya, dan pada satu hari baginda ingin pergi berkuda di kawasan pekan. Maka segala anak bini orang dan anak-anak dara datang bertepaan hendak melihat Raja Zainal sendiri. Mereka telah menyediakan berbagai gubahan yang pelbagai untuk diberikan kepada Raja Zainal. Barang yang Raja Zainal berkenan, Raja Zainal ambil. Tapi barang yang tiada berkenan diberikan kepada orang-orang muda yang mengirim baginda. Maka perbuatan ini dikatakan memberi cabul kepada negeri Melaka pada ketika itu. Apabila Sultan Mahmud Shah mendengar kelakuan Raja Zainal itu, baginda terlalu murka. Dan baginda mengatakan binasalah negeri Melaka ini. Baginda telah memanggil hamba raja yang dipercayainya untuk datang ke istana dan bertanya, siapa kamu dapat membunuh Raja Zainal? Dan kesemuanya tidak mengiyakan, tetapi hanya seorang sahaja hamba daripada kepercayaannya, itu Hang Berkat, dititahkan untuk membunuh Raja Zainal dan upahnya adalah baginda akan mengakui sebagai saudara. Dan setelah perjanjian tersebut diselesaikan, maka Hang Berkat datang ke rumah Raja Zainal dan menikam dada Raja Zainal. Raja Zainal telah mati ditikam oleh pencuri dan dikatakan berita tersebut adalah benar, tetapi hakikatnya adalah Hang Berkat yang menikamnya. Maka berita itu telah sampai kepada Sultan Mahmud Shah dan Sultan Mahmud Shah seolah-olah berpura-pura tidak tahu dan menyuruh segala orang-orang kampung datang untuk menyelesaikan dan memakamkan
Raja Zainal. Dan secara dengan adat anak-anak raja yang mati. Setelah kembalinya ke istana, Sultan Mahmud Shah telah menggelarkan Hang Berkat sebagai Sang Sura kerana terlalu sangat dikasihi baginda, dan Hang Berkat telah diakui sebagai saudara baginda seperti mana yang dijanjikan sebelum tawarannya sebagai untuk membunuh Raja Zainal. Bahagian Sultan Mahmud Shah serba salah. Telah berlakunya satu peristiwa di mana isteri Sang Sura telah melakukan perkara yang tidak elok, boleh dikatakan seperti berzina dengan Sang Guna. Hal ini telah diketahui oleh Sang Sura. Perkara ini telah didengari oleh Sultan Mahmud dan baginda sangat sayangkan Sang Guna kerana Sang Guna adalah merupakan tukang keris istana. Perkara ini telah menjadikan Sultan Mahmud Shah serba salah. Maka Sultan Mahmud telah memanggil Sang Sara untuk menghadap dan berbicara dengan Sang Sura mengenai Sang Sura yang ingin membunuh Sang Guna. Sultan Mahmud telah berkata kepada Sang Sura, walaupun baginda sangat mengasihani Sang Sura, namun Sang Sura tidaklah boleh membunuh Sang Guna, namun boleh menjatuhkan hukuman kepadanya, iaitu dengan memberikan hukuman untuk tidak membenarkan Sang Guna keluar dari rumah untuk berlibur. Maka dengan itu, Sang Sura menuruti perintah Sultan Mahmud. Namun, ianya telah didengari oleh Sang Guna dan berkata, daripada hamba dihukum sedemikian, baiklah hamba diikat dan diserahkan kepada Sang Sura untuk dibunuhnya sekali. Raja Legor gagal menyerang Pahang. Bab ini mengisahkan Raja Legor Maharaja Dewa Sura telah disuruh oleh Raja Siam untuk menyerang Pahang. Dengan berita ini, Sultan Mahmud yang mengetahui akan kedatangan ke Pahang segera memanggil orang-orang besar, menteri, hulu balang untuk datang menghadap baginda. Dalam mesyuarat tersebut, baginda telah menceritakan mengenai kedatangan Raja Legor yang ingin menyerang Pahang. Selesai bermesyuarat, baginda Sultan Mahmud bersetuju untuk membantu Pahang dan baginda telah mengarahkan Bendahara Seri Maharaja untuk pergi ke Pahang dengan diiringi hulu balang sekalian untuk membantu Pahang. Selepas itu, Bendahara Seri Maharaja telah bertemu dengan Laksmana dan meminta Laksmana untuk bersama-sama memberi bantuan ke Pahang. Lalu pergilah mereka bersama-sama. Sesampainya mereka di Pahang, mereka bersama-sama orang Pahang dan Melaka telah berperang melawan Raja Legor, dan akhirnya Raja Legor mati telah dibunuh oleh orang Melaka dan orang Pahang. Maka Pahang telah berjaya menewaskan Raja Legor. Setelah itu, Sultan Mahmud Shah pun telah memberikan satu anugerah kepada Bendahara Seri Maharaja dan kembalilah mereka ke rumahnya. Biadab di hadapan bendahara. Pada suatu hari, Sultan Muhammad Shah yang bernama Tun Pepati Hitam telah menghadapi masalah dengan seorang pendagang. Dan jadi untuk selesaikan masalah tersebut, pembicaraan tersebut telah dihadapkan di hadapan bendahara. Semasa pembicaraan tersebut berlangsung, beliau telah bersikap kurang sopan terhadap bendahara kerana telah menguistika menggunakan kakinya. Dan disebabkan sikap kurang sopannya, ia telah dibunuh oleh Laksmana. Ia dibunuh oleh Laksmana sebab Laksmana dengan Temenggung ni dia tak akan berpisah dengan bendahara. Yang bermaksud, jika ada yang perlu dibunuh, maka Laksmana lah akan membunuhnya. Dan jika ada yang perlu ditangkap, maka Temenggung lah akan menangkapnya. Begitulah perkaitan antara Laksmana dengan Temenggung dan bendahara. Jadi, Tun Hussein iaitu anak Tun Pepati Hitam telah mendengar tentang kematian bapanya dan telah mengamuk. Dia pun mengamuk dan dia turut dibunuh oleh Laksmana. Jadi Sultan Muhammad Shah yang telah mendengar tentang perihal tersebut telah memberikan persalinan kepada Laksmana kerana telah menjalankan kerjanya dengan baik.
Zuriat Laksmana Hang Tuah. Okey, pada bahagian ini akan menceritakan tentang Zuriat Laksmana Hang Tuah. Yang pertama, Hang Tuah ni dia ada 2 orang isteri, iaitu seorang bernama Seri Wijaya Diraja Datuk Bangkok, iaitu mempunyai 3 orang anak, 2 orang perempuan, seorang lelaki. Anak dia yang perempuan bongsu ini yang bernama Tun Daerah telah berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah. Yang kedua ialah beliau telah berkahwin dengan keluarga Bendahara Paduka Raja, iaitu mempunyai seorang anak lelaki dan seorang perempuan. Yang perempuan ni yang bernama Tun Emas Jiwa telah pun berkahwin dengan Hang Nadim dan telah mempunyai seorang anak bernama Tun Mat Ali. Begitulah tentang sedikit tentang Zuriat Laksmana Hang Tuah. Raja Petani dan Raja Kedah dinobatkan. Okey, pada bahagian ini dia akan menceritakan bagaimana Raja Petani dan Raja Kedah dinobatkan sebagai Sultan. Jadi, ada sebuah negeri ni, nama dia Kota Mahligai yang diperintah oleh Raja Sulaiman Shah. Pada suatu hari, ia telah diserang dan ditakluk oleh Chow Seri Bangsa iaitu putera Raja Siam. Raja Sulaiman Shah pun telah dibunuh dan Chow Seri Bangsa ini telah menakluk tempat tersebut dan beliau turut memeluk Islam. Chow Seri Bangsa ini pun telahlah buka satu negeri baru yang dinamakan Petani. Kemudian, Chow Seri Bangsa digelar sebagai Sultan Seri Ahmad Shah setelah menghantar utusan ke Melaka dan Sultan Mahmud Shah pun menobatkan beliau sebagai Sultan. Jadi apabila Raja Kedah mendengar tentang perkara tersebut, Raja Kedah pun pergilah ke Melaka juga untuk memohon untuk dinobatkan sebagai Sultan dan ia telah diperkenankan. Jadi kedua-dua raja iaitu Raja Petani dan Raja Kedah telah dinobatkan sebagai Sultan. Kebesaran Melaka dan kedatangan peringgi. Negeri Melaka pada ketika itu telah didiami dengan ramai orang atau penduduk kampung dan telah didatangi oleh sebuah kapal peringgi dari Goa. Kapal peringgi ini adalah kapal dagang yang melihat Melaka sebagai pusat dagangan. Pada ketika itu, penduduk Melaka hairan kerana tidak pernah melihat orang peringgi. Mereka risau sehingga seorang wakil peringgi telah menemui Bendahara Seri Maharaja. Setelah itu, pulanglah kembali kapal peringgi ini ke Goa dan menceritakan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Melaka kepada Governor Jeneral Alfonso de Albuquerque. Governor Jeneral itu kemudiannya mengarahkan untuk Gonzalo Pereira menyerang Melaka. Negara Melaka telah dibedil dengan meriam, kemudian berlakulah peperangan antara peringgi dan Melaka. Tentera atau askar-askar Melaka telah diketuai oleh Panglima Tun Hasan Temenggung dan Hulu Balang Melaka, sehingga di dalam peperangan itu menyebabkan peringgi berundur dan kembali ke Goa kerana ramai orangnya yang terbunuh semasa perang itu. Governor Jeneral yang mendengar berita ini marah dan ingin orang-orangnya menyerang Melaka sekali lagi, namun telah dilarang kerana kekuatan Melaka dan Bendahara Seri Maharaja. Makhdum dipersenda muridnya. Diceritakan datang sebuah kapal dari Jeddah ke Melaka yang didatangi oleh seorang pendeta iaitu Maulana Sadar Jahan yang dikatakan sebagai orang yang sangat alim. Sultan Mahmud Shah bersama-sama anak baginda Raja Ahmad mengaji atau belajar dengannya. Gelaran makhdum telah diberikan kepada Maulana Sadar Jahan kerana beliau seorang yang alim. Tun Mai Ulat Bulu atau nama asalnya Tun Muhyiddin anak kepada Tun Zainal Abidin iaitu cucu kepada Bendahara Paduka Raja datang untuk belajar dengan makhdum Sadar Jahan. Ketika belajar, Tun Mai Ulat Bulu sukar untuk menyebutkan perkataan-perkataan yang diajar dengan sebutan yang betul sehingga menyebabkan makhdum Sadar Jahan marah kepadanya. Kemudian, Tun Mai Ulat Bulu mengatakan kepada gurunya itu bahawa perkara yang sama juga akan berlaku jika gurunya itu diminta untuk menyebutkan perkataan-perkataan daripada bahasa yang digunakan oleh orang di sini. Tun Mai Ulat Bulu menyuruh makhdum Sadar Jahan menyebut perkataan kunyit, lalu disebut makhdum sebagai kuzit. Disuruh lagi menyebut kucing, makhdum menyebutnya kushin. Jadinya Tun Mai Ulat Bulu yang mendengarkannya itu mentertawakan gurunya.
bertanya satu masalah agama ke Pasai. Sultan Muhammad Shah mengutuskan Tun Muhammad ke Pasai untuk bertanyakan tentang satu masalah agama. Setibanya di Pasai, Tun Muhammad dibawa menghadap Raja Pasai dan diutarakan kehendaknya yang datang ke tempat itu. Maka mendengar kerana, Raja Pasai memerintahkan untuk Tun Hasan menjawab persoalan atau permasalahan yang diutarakan oleh Tun Muhammad. Lalu diberikanlah jawapan kepada Tun Muhammad. Setelah mendengar jawapan itu, maka Tun Muhammad pulang semula ke Melaka dan disampaikan kepada Sultan apa yang dikatakan oleh Tun Hasan.